السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وجعلنا من لنا رمضان وجعلنا لرمضان. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, sidang saimin yang sedang nak masuk waktu malam dan akan kita adakan qiyam Ramadan pada malam yang ketiga bersama-sama dengan juh yang ketiga, bermula daripada ayat dalam suratul Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. InsyaAllah mudah-mudahan dalam juh yang ketiga ini akan kita berada dengan ayat yang ke-253 hingga sampai akhir suratul Al-Baqarah 280 ni. Kemudian kita akan masuk surah Ali Imran pada malam ni sebanyak 91 ayat insya-Allah taala. Maka mudah-mudahan ayat-ayat tadi menjadi satu penambahan tadabbur dan nur kepada sekalian kita pada malam ini melalui salat Ramadanul Mubarak. Juzuk yang ketiga ni Allah Ta'ala cerita tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala melebih oleh setengah daripada rasul ke atas setengah. Sama ada Musa diberi peluang untuk cakap dengan Allah, dan Isa merupakan anak Maryam yang didatangi akan Injil dan disokong oleh Ruhul Qudus. Dan dalam juh yang ketiga ini ada atau mengandungi a'zamu ayah, sebesar-besar ayat, iaitu ayatul kursi. Ayat kursi ini merupakan a'zamu ayah, sebesar-besar ayat bagi semua ayat Quran sebanyak 6,000 lebih tu. Maka kita dapati bahawa ayat kursi itu berada dalam ayat yang ke-255 dan diekori atau disusuli dengan dua ayat, la ikraha fid din dengan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang dapat sabit katanya ini di antara baca pagi-pagi bagi hadis untuk pada umat Islam baca pagi dan petang-petang dalam azkar nabawiyah insya-Allah taala. Ayat kursi adalah merupakan ayat yang paling besar sekali yang mencerita tentang tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu ialah tiada Tuhan melainkan Dia. Tu mana Allah. Allah Taala suka supaya memberi pengertian Dia tu ialah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ialah tiada Tuhan melainkan Dia. Jadi tauhid tu besar daripada gapa-gapa lagi.
mengenai dengan gapa dia ayat di sini, iaitu ayat tauhid, ayat merupakan ayat kursi. Nah, yang gapa dia Allah tu bersifat dengan Al-Hayyul Qayyum, tidak mengatuk, tidak tidur, baginya barang dalam langit dan dalam bumi semua, dan syafaat hanya dari Allah sahaja. Dengan izin Allah, dia tahu semua perkara yang ada dalam ada semua ni, dan segala perkara tidak boleh mengetahui darinya melainkan apa yang ia kehendak nak tahu sahaja. Sehingga Rasul sendiri pun tak boleh tahu barang semua di sisi Allah melainkan barang yang Allah Ta'ala kehendak sahaja. Dan amat luaslah kursi Allah Ta'ala meliputi langit-langit dan apa dia bumi, dan tidak jadi penat bagi Allah untuk menjaga langit-langit dan bumi, dan ia adalah Al-Aliyul Azim, sangat-sangat maha tinggi lagi maha besar. Itulah ayat kursi yang sudah tentu apabila kita baca banyak rahsia-rahsianya. Lepas pada tu dalam ayat kursi ni, lepas pada tu Allah Ta'ala cerita 3 cerita penting. Satunya cerita kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Duanya cerita mengenai dengan gapa dia, satu katanya ning kapa dia salah seorang Nabi Allah atau Rasul Allah juga, atau orang saleh katanya, iaitu salah seorang daripada ahli kampung tu dimati oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala periduk semula. Kemudian berlakunya satu ajaib daripada Allah Ta'ala menyatakan pada kehebatan dia, kekuasaan dianya. Dan akhir sekali kisah Ibrahim bersama dengan 4 ekor burung yang dia cicai-cicai semula habis licin. Kemudian kita tahu atas gapa bukit-bukit, akhirnya Allah Ta'ala burung tu kelik semula, pakak terbang mari duk takak dah hadapan Nabi Ibrahim. Kaki, sayap, pucung, mata gapa hingga sampai tubik jadi 4 ekor semula pula hidup, hasil daripada Allah Ta'ala nak oyak bagaimana Allah Ta'ala tu menghidupkan benda mati. Nabi Ibrahim tu nak tengok, lalu tu Allah Ta'ala suruh dia tu sembelih 4 ekor burung cicai-cicai semua, sayak tak sayak tu kita tahu atas bukitnya. Maka akhirnya burung tu kelik mari terbang, daging terbang mari, burung sayak terbang mari, kaki enggak sampai jadi burung kelik. Itu 3 cerita yang Allah Ta'ala wari lepas pada surah Ayatul Kursi. Kemudian ayat yang berhubung dengan masalah galak ke suruh waktu baik duit. Daripada ayat yang ke gapa dia 261 sampai kepada ayat sebelah balik gapa ayat dain. Duit pitih belaka. Maka digalakkan supaya kita waktu baik duit untuk beri pinjam kepada Allah atau kepada agama Allah. Allah minta bertai lah bahasanya. Sebenarnya kerana dia nak ikhlas pula dia panggil Al-Qardul Hasan dan sedekah. Dan dia cerita katanya halangi untuk nak sedekah, halangi untuk nak buat Al-Qardul Hasan tu syaitan lah yang menghalangnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menghalang orang nak waktu baik duit pada jalan Allah, dan gapa dia Allah suruh supaya orang tu waktu baik duit dan dia ganda sampai 700 kali ganda yang nyata pada ayat yang ke 261 itu. Oleh itu maka kita digalak supaya waktu baik duit nega lah, supaya nega lah, bukan waktu baik free dak. Nega waktu baik 10 kok boleh 7,000 kok dan sebagainya, begitulah. Nega. Maka kita tu nega dengan Allah yang tak rugi sampai bila. Nega manusia ni
Kadang-kadang kena tipu dia. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Selepas pada tu Allah Ta'ala cerita tentang haram riba. Nah, yang panggil innamal bai'u mithlu riba. Puak-puak musyrikin duk kata, puak Yahudi duk kata tu, Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itulah dasar dalam Islam. Masa bertai duit kena bayar klik tambah menurut persen tu dia panggil riba belah tu, ya. Betul. Lepas dah tu, nah, riba ni Allah Ta'ala perakak perang dengan dia. Allah Ta'ala perakak perang dengan riba ni. Nah, supaya dia tu benar-benar ditakuti dan digeruni oleh apa dia manusia. Nah, supaya dengan itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggal riba kalau mu orang beriman sungguh. Kalau mu tak buat, fa illam taf'alu, kalau kamu tak tinggal riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, naklah kamu tu terimalah apa dia peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadap hartamu. Nah, itulah Allah Ta'ala perakak perang dengan puak-puak duk main riba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala wari cerita nak bertai belah mana cara nak bertainya, semuka panjang. Ayat yang paling panjang sekali dalam semua ayat iaitu ayatul dain, dia panggil ayat mengenai dengan apa dia bertai, ayat bertai. Nah, ayat katanya Islam ni ambil berat tentang harta punya, jualah, belilah, gapa dia bertailah, semua tu negolah. Nah, semua tu Allah Ta'ala sokong, kecuali riba Allah Ta'ala tidak sokong. Harta kita jangan boleh pergi ke jalan haram, insya-Allah pergi ke jalan halal. Suk sekali suratul Baqarah, suk dengan dua ayat yang sangat-sangat penting. Nah, Nabi kata siapa baca dua ayat pada akhir suratul Baqarah pada satu malam, cukup dia tu. Allah Ta'ala jaga dia daripada serangan syaitan pada malam tu. Sebab tu kita tu kena baca ini, masuk daripada satu juzuk daripada Azkar Nabawiyah. Kalau kita kena baca pagi dan petang tu, kita baca petang tu, makna supaya kata malam dah lah. Kita baca tu dua ayat, iaitu ayat mula daripada amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun su'di fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat tu Allah Ta'ala turun dari atas langit lagi, bukan kalau ayat turun mari ke dalam bumi ni dak. Nabi naik terima dapat sekali dengan terima solat 5 waktu. Dan dalam masa dia wui semaya 5 waktu itulah ya wuinya ya panggil khawatim suratul Al-Baqarah. Nah, di antara kelebihan akhir suratul Baqarah ayat 285 dengan 280 ni akhir tu. Nah, maka marilah kita selalu baca dengan dua ayat ni, untuk kita nak selamat diri dan terakaknya darajat kita kepada setinggi-tingginya. Kemudian awal surah Al-Imran menerangkan bahawa Quran itu adalah furqan di antara benda-benda dan benda batil. Wa anzalal furqan. Nah, belum dah tu ya turun at-Taurat wal Injil min qablu hudal linnas, betul anzalal furqan. Nah, Quran dia panggil furqan. Dia tak panggil Al-Quran dak kalau dia dekat dengan apa dia at-Taurat dengan Al-Injil. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala cerita bahawasanya dalam surah ni lah bahawasanya apa dia ayat tu adanya muhkamat, adanya mutasyabihat. Ayat Quran tu atas kita tu kena reti ngaji dalam Quran lah. Ayat mutasyabihat tu ayat-ayat seperti alif lam mim, itu di antara ayat mutasyabihat. Adapun ayat tamadan ni qul huwallahu ahad tu orang panggil ayat muhkamat. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Imran juga bahwasanya
agama Islam di sisi agama di sisi Allah ialah Islam, tak ada agama lain. Tu dia agama Islam. Semua puak rasul bawa Islam saya, sama ada Adam alaihissalam hingga sampai kepada akhir dunia, iaitu akhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Taala cerita dalam surah Al-Imran. Al-Imran ni surah diturun di Madinah mengenai ingat keluarga Imran ni tu kepada Nabi Isa alaihissalam. Imran beranak tubik kepada Maryam, Maryam beranak kepada Isa, Isa cucu kepada Imran. Lalu tu Islam ni memberi hormat kepada gapa dia Nabi Isa alaihissalam atas nama keluarga Imran. Nama keluarga Imran, ya. Dalam surah Al-Imran ni dia gapa dia mengandungi sebanyak gapa dia 200 ayat semua. Nah, hari ini kita akan dengar beberapa ayat yang kita sebanyak 91 ayat akan kita baca pada malam ni, atau lebih pada tu atas tu email lah. Tu email bahasa nak baca panjang pun tak apalah. Kalaulah suratul Baqarah banyak fokus pada Yahudi, maka suratul Al-Imran banyak fokus kepada Nasara. Kerana Al-Imran ni fokus pada Nasara lah, Nabi Isa. Adapun Baqarah lembutina hak Yahudi. Lembutina Yahudi. Jadi bagilah satu surahnya berat pada Yahudi, satu surah berat pada cerita mengenai dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan dalam dua-dua surah ni banyak panggilan ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Ada kisah Mak Maryam dalam surah Al-Imran ni hasil daripada ayat atau Mak Maryam ni, dia ikhlas dia tinggi sangat. Sangat besar ikhlas dia tu, yang nazar anak dia kalau boleh anak dia nak letak di masjid jadi khadim pada masjid. Elok niat ni adalah membuahi keberkatan dan kebaikan dalam hidup. Lalu itulah apabila dia tu beranak tubik tina iaitu Maria, lalu itulah yang getak juga di masjid. Itu adalah surah ni belakang ni. Di bawah jagaan Nabi Zakaria alaihi salam. Duk situ tu akhirnya malaikat datang mai tiup apa dia ruh dia, maka lahirlah apa dia benih Isa alaihi salam. Dan royak dalam surat ini lagi bahawa Isa alaihi salam adalah Rasulullah. Rasulan ila Bani Israel. Ni apa dia Nabi Isa alaihi salam, rasulan ila Bani Israel, bukan ila alamin dak. Itulah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ni siapa ya? Allah Taala sendiri ya, bukan Nabi Muhammad ya dak sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Isa saja ya, Allah ya. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Itulah Isa alaihi salam. Bukan anak zina seperti yang difaham oleh folk Yahudi, tidak. Dan bukanlah Isa sebagai anak Tuhan seperti pegangan orang Nasrani, tidak. Islam tengah-tengah. Ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam Rasulullah atau Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Walaysa ibn Allah, bukanlah dia tu anak Allah. Dalam ni banyak panggil ya ahlul kitab, ya ahlul kitab semua 2, 3, 4, 5 kali ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Kecek dengan ahlul kitab ni bukanlah yang dapat manfaat tu ahli kitab, tapi orang yang dapat manfaat banyak sekali, iaitu orang Islam sendiri itulah. Ya.
Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Tu panggil ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Gapa dia kalimah sama di antara kami dengan kamu, hai ahli kitab? Allah na'budu illallah, bahawa kita jangan beribadat kecuali kepada Allah. Tauhid. Nah, kita dengan semua kitab dulu-dulu tu sama segi tauhid. Cuma puak dia mai duk cacuk wak kata begitu gini, jadi siapa tak ada tauhid. Jadi Allah tiga, iaitu baik kau tu. Three God. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam surah ni juga kisah Ummu Maryam, kisah Maryam sendiri. Dan apa dia dalam surah ni cerita tentang bahawa agama Musa, agama Isa, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua tu berdasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasar pada lain dak. Lepas tu dia mari cerita ayat surah dakwah. Surah dakwah royak kata umat Islam ni iaitu ummatud dakwah. Panggil orang Islam supaya takut pada Allah, akan sebenar-benar takut dalam juh yang keempat dah tu, yang keempat dah. Juh yang tiga ni sakut pak dengan masalah al-Islam sebagai agama Allah, semua bawa agama Islam belaka, walillahil hamdul minnah. Dan Allah Ta'ala puji sesungguh ahli kitab yang mana menerima agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala nafi kata Nabi Ibrahim tu Yahudi dan Nasara supaya puak-puak. Gapa dia Yahudi kata Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, puak Nasara kata Nabi Ibrahim Nasara. Dalam ayat malaning Allah Ta'ala nafi ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, bukan. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah cenderung kepada tauhid serta serah diri pada Allah SWT. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim daripada golongan orang musyrikin seperti Yahudi bersyirik dengan Allah dengan Uzair, seperti Nasara bersyirik dengan Allah dengan Al-Masih dan ibunya. Semua tu dikatakan musyrikun. Yahudi adalah musyrikun, Nabi Ibrahim bukan. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau gitu, inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabauhu wa hadha an-nabi. Kata Nabi ni lah, Nabi Muhammad ni lah orang yang paling Nabi itu berasa serupa sekali Nabi Ibrahim dengan nabinya, iaitu Nabi, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang turut gapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ahli kitab, ya ahlal kitab, ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, apa muduk kufur dengan ayat Allah, wa antum tashhadun, sedangkan kamu dapat menyaksi dah katanya ayat Allah tu betul, ayat Allah tu adalah tidak ada campur dengan hawa nafsu. Kenapa kamu tidak menerimanya? Ya, itu di antara panggilan Allah kepada ahli kitab. Ya, di antara panggilan Allah kepada ahli kitab. Kemudian lepas pada tu Allah Ta'ala cerita kepada umat Islam, katanya ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak patut bagi seorang
manusia bahawa apabila Allah Ta'ala beri kepada dia akan kitab dan hukum dan kenabian, kemudian dia kata pada manusia, ya suruh manusia kata, ya katakan kunu ibadan li min dunillah, jadi olehmu akan hamba-hamba ke aku. Nah, yang selain pada Allah Ta'ala tak ada Nabi balah tu. Ini nak nafikan Nabi Isa lah ni, nak nafi kata Nabi Isa tu tak ada biasa duk suruh orang pergi sembah dia, tak ada biasa ya atas dia tu Tuhan, mak dia ke Tuhan, tak ada, dia anak Tuhan, tak. Itu adalah bukan tabiat Rasul. Walakin akan tetapi tabiat Rasul ni selalunya dia kata kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun. Jadi olehmu sebagai orang rabbani dengan sebab apa yang kamu tu duk mengajar manusia akan kitab dan apa yang kamu duk mengaji daripada kitab juga. Itu di antara asah-asah dalam kepada suratu atau dalam juh yang ketiga. Nah, nak kita jadi rabbaniyin ni adalah ulama lah ni. Rabbani ni orang ulama, rabbani, ya. Dan jangan kita cari daripada yang lain sama sekali. Allah saja tempat kita beriman. Nah, qul kata oleh Muhammad, perakak lagi kepada puak-puak dunia semua, amanna billah, kami beriman dengan Allah, dan wama unzila alaina, dan kami beriman dengan kitab-kitab diturun pada kami, wama unzila ala Ibrahim, kitab-kitab diturun pada Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, asbat anak cucu Nabi Yaqub lah, wama utiya Musa, dan barang diturun kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan puak nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza di antara salah seorang daripada mereka itu. Tak ada kata hak ni nabi, hak ni bukan, supaya dengan puak Yahudi yang kata Isa bukan nabi, anak zina. Kami tak, kami kata Isa nabi juga. Nah, tu Musa pun nabi juga, Muhammad pun nabi juga, dapat tentang menjadi nabi daripada Allah belaka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ni adalah bagi Allah tu menyerah diri belaka. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa dia yang mencari lain daripada Islam sebagai cara hidup dia, ambil cara lain bukan daripada Quran dan Sunnah, tak, falan yuqbala min, maka tidak diterima, tak akan diterima daripadanya, daripada orang lah tu. Lepas tu akhirat salah mana? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia daripada orang rugi di akhirat esok. Akhirat esok ya tempat nak duduk sungguh, tak payah atas dunia rugi. Sebab dunia bukan tempat duduk, nak rugi nak laba apa, pak kita berjalan lalu ya. Nah, adapun nak duduk sungguh, dapat rangwan sungguh, rugi dan laba sungguh di akhirat esok lah. Lalu tu dia kata wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya Allah, itulah umat Islam. Nah, mudah-mudahan kita semua pada malam ni dapat terima ajaran Allah daripada ayat-ayat dalam suratul Baqarah dan suratul Al Imran. InsyaAllah ta'ala waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.